Okey, sekarang ni kita ada 4 kelas. Kelas satu hikmah, satu ikhtiar, satu isar dan juga satu furqan. Okey, saya akan mulakan ulang kaji. Okey, kita akan go through. Hikmah tak ada lagi hantar. Okey, lepas ni tolong semua siapkan dan juga hantar dekat Google Classroom. Jadi awak tekan turn in tu. Jadi Ustaz akan ambil kelas yang dah hantar. Satu isar. Okey, Kamilia Syafi. Okey, Kamilia dan juga Syafi sudah hantar. Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji bab yang pertama dan juga bab yang kedua. Bab yang pertama berkenaan dengan pemikiran computational. Okey, ini tak banyak lah. Okey, soalannya basic saja. Dan juga bab yang kedua yang banyaknya yang melibatkan kepada pengiraan. Okey, lihat dekat depan ni. Kalau tak nampak kan? Skrin yang Ustaz share ni. Nampak? Okey, bagus. Okey, soalan yang pertama. Okey, tengok soalan yang pertama. Tuliskan teknik pemikiran computational yang tepat berdasarkan keterangan di bawah. Okey, ada 4 lah teknik pemikiran computational, ada 4. So, kalau ikut urutan, yang pertama adalah teknik leraian. Yang kedua, pengecaman corak. Okey, yang ketiga, peniskalaan. Dan juga yang keempat adalah teknik pengitlakan. Okey. Jadi apa yang dimasukkan dengan leraian? Okey, Ustaz ikut urutan Teknik leraian ialah teknik di mana kita pecahkan satu masalah kepada beberapa bahagian-bahagian yang kecil. Okey, satu masalah yang besar kepada masalah-masalah yang kecil ataupun satu bahagian yang besar kepada bahagian yang kecil. Itu adalah teknik leraian. Okey, yang kedua, teknik pengecaman corak. Pengecaman corak ni kita kena pasti persamaan dan juga dia punya perbezaan. Okey. Okey, persamaan dan juga perbezaan. Itu teknik pengecaman corak. Okey, biasanya kita gunakan teknik pengecaman corak bila kita nak buat analisis. Okey, kita nak bandingkan suatu benda dengan benda yang lain, kita lihat ciri-ciri persamaan dan juga ciri-ciri yang tidak sama berkenaan dengan dua benda yang kita bandingkan tersebut. Okey, itu pengecaman corak. Yang ketiga, peniskalaan. Peniskalaan ni adalah di mana kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Okey, maksudnya perkara-perkara yang tidak penting ni kita tak perlu ambil kira. Okey, kita tak perlu nilai. Okey, kita tak perlu masukkan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah. Okey. Contohnya kalau kita nak buat roti kan, kita buat sandwich. Okey, Ustaz pernah tunjukkan dekat kelas kaedah-kaedah nak buat sandwich apa semua tu, ada yang terangkan. Okey, apa yang tak penting berkenaan bila kita nak buat sandwich? Contohnya dia punya kuali yang kita nak gunakan ke, berapa banyak yang kita nak gunakan ke. Okey, apa lagi? Minyak masak jenis apa yang kita nak gunakan. Jadi benda-benda tu ialah benda-benda yang tidak penting. Okey, yang keempat, teknik pengitlakan. Pengitlakan ialah teknik di mana kita bina model. Okey, dia berada pada langkah yang terakhir sekali. Okey, daripada leraian, kita buat pengecaman corak, kita buat peniskalaan, okey, kita dah tinggalkan perkara-perkara yang tidak penting. So last sekali adalah proses pemurnian, iaitu dia punya model penyelesaian masalah. Okey, ini berada dalam teknik pengitlakan. Okey, jadi harap semua fahamlah benda ni. Ingat, kalau susah nak ingat, leraian awak ingat pecahkan masalah besar kepada bahagian yang kecil ataupun masalah yang kecil. Teknik pengecaman, okey, cam, persamaan dan juga perbezaan. Peniskalaan, tinggalkan benda yang tidak penting. Teknik pengitlakan ialah pemodelan. Okey, hasil akhir dia macam mana. Okey, ini teknik pengitlakan. Jadi kena ingatlah empat-empat teknik ni. Okey, soalan yang kedua. Tukarkan asas 10 kepada asas 2. Okey, Ustaz tunjukkan sekali lagi macam mana kita nak buat.
Okey, asas 10 kepada asas 2. Okey, so ambil soalan yang B itulah. Okey, mana tadi? Okey, soalan B 28 28. Okey, 28. Okey, tukarkan asas 10 kepada asas 2. Okey, kita ambil yang soalan B tu, 28 tukarkan 28 asas 10, tukarkan kepada asas 2. Okey, saya akan tunjukkan dua teknik kat sini. Besar sangat, usah akan buat dekat atas ni. Okey, 28 asas 10, tukarkan asas kepada asas 2. Okey, kalau soalan dia tak minta kaedah yang mana untuk awak gunakan, jadi gunakan kaedah yang paling senang bagi awak lah. Okey, kaedah yang pertama kita panggil sebagai bahagi 2 ambil baki. Okey, kaedah yang kedua ambil daripada baki. Okey, bahagi 2 ambil baki. 28 dia panjang sikit lah 28 sorry, saya akan mudahkan dia punya kaedah dia. Kita akan buat kotak macam ni. Okey, kalau ikut buku dia buat 28 bahagi 2 sama dengan berapa, baki berapa, panjang sikit lah. Okey, dia akan ambil masa untuk awak kira. So buat macam ni, 28 bahagi dengan 2. Tengok ini adalah nombor genap. Jadi bakinya adalah kosong. Okey. Okey, jadi 28 bagi 2 awak akan dapat 14. Okey, saya buat garis dulu. Okey, 14 bagi 2. Jadi 14 ni genap. Jadi bakinya adalah kosong. Okey. 14 bagi 2 dapat 7. Okey, 7 bahagi dengan 2. Jadi 7 ni adalah ganjil. Okey, sebab kita tak boleh nak bagikan dengan 2. Jadi kita akan jadikan baki 1. Okey, tinggal 6 dekat sini. 6 bagi 2 sama dengan 3. Okey, 3 ganjil terus letakkan bakinya adalah 1. Okey, kita ambil 2, bahagikan dengan 2 dapat 1. Last kali bila awak dapat 1, tak perlulah nak kira lagi. Dia sama je kalau awak kira 1 bahagi 2, okey, sama dengan kosong, baki 1. So tak payah kira lah. Okey, mudahkan dia. 1 ni terus bawa ke kanan. Jadi kita akan baca daripada bawah. Jawapannya adalah 1, 1, 1, 0, 0, asas 2. Okey, ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, ambil daripada baki. Okey, kalau Ustaz lagi mudah guna ambil daripada baki sebab kita tak perlu buat jalan-jalan kerja yang panjang ni. Okey, kalau ambil daripada baki, kita akan tuliskan nilai tempat. Ingat kat sini. Okey, tulis nilai tempat. Susah sikit nak tulis. Pen ni lambat sikit Okey, nilai, tuliskan nilai tempat. Ustaz. Okey, tutup dulu mikrofon. Nak tanya ke? Kenapa? Asas 10 sama dengan penduaan kan? Hai, asas 10 mana sama dengan penduaan? Okey, apa beza asas 10 dengan asas 2? Awak kena ingat, kalau asas 10, kalau asas 2, asas 2, sebab apa kita panggil asas 2? Sebab dia menggunakan 2 digit sahaja. Okey, ingat asas 2 dia guna 2 digit iaitu 0 dan 1. So kalau lebih daripada dia guna 3 ke, itu bukan asas 2. Jadi asas 2 dia gunakan 0 dengan 1 sahaja. Okey, kalau asas 10 dia gunakan 10 digit iaitu daripada 0 sehingga 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan 9. Okey, kena faham yang tu Okey, nanti saya akan jelaskan semula. Okey, ambil daripada baki, tuliskan nilai tempat. Okey, nilai tempat yang pertama 1. Nilai tempat yang kedua 2. Usah buat bulat ni supaya dia nampak jarak sikitlah. 2. Lepas tu 4. Lepas tu 8. Lepas tu berapa? 16. 16. 32. 32 kita ambil ke?
Tak, sebab dah lebih daripada Okey, 28. 32 kita tak ambil sebab dah lebih daripada 28 Jadi kalau lebih je nilai tempat dia kita tak ambil. Jadi ambil 28. 28. Okey, 16 ni kita ambil digit yang pertama. Okey, sebab 28 ni lagi besar daripada 16. Okey, jadi 28 tolakkan dengan 16. Okey, 8 tolak 6 2, 2 tolak 1 1. Okey, 16 digit 16 kita ambil, digit 8 kita ambil sebab kita ada 12. Okey, 8 kita ambil, jadi 8 letakkan 1, 12 tolak 8 tinggal 4. Okey. 4 pun kita ambil. Okey, sebab kita ada sama dengan 4 ni, kita boleh tolakkan dengan 4. Jadi 4 ni kita ambil. 4 tolak 4 sama dengan kosong. Dah kosong. Yang lain automatik dia akan jadi kosong. Okey, jawapannya samalah seperti sebelah ni. Jawapannya adalah 1 1 1 0 0. Okey, faham soalan ni? Faham. Okey, bagus. Faham. Okey, bagus. Okey, soalan yang seterusnya. Nanti kalau ada lepas kelas, awak masih lagi tak faham, awak boleh tanya Ustaz personal. Kejap sangkut ni. Ustaz, Ya, last hantar bila? last hantar bila? Hari ni. Hari ni. Alamak, Alah, malam boleh jawab, malam. laptop kakak Ana rosak pula. Yang ni tak boleh nak tulis sebab dia Okey, macam tak apalah. Tak apalah, hari last kali hari Sabtu. Okey. Ustaz ada soalan? Soalan yang kedua. Nak tanya apa lagi? Ni anak, tadi kan nak kata nak print soalan tu kan. Boleh tak kalau screenshot je, screenshot pasal nak bagi kat Telegram, boleh tak? Boleh. Ya. Tapi yang ada masalah je lah. Jangan semua pula. Okey, yang tak ada masalah, awak terus jawab dekat Google Classroom tu Okey, soalan yang kedua. Boleh cepat ni Tukarkan nombor asas 10 di bawah kepada nombor asas 2. Ni dah kan? Sorry. Soalan nombor 3. Tukarkan asas 2 di bawah kepada asas 10. Jadi senang je. Nak tukarkan asas 2 kepada asas 10, awak kena ingat nilai tempat. Okey, awak nak senang asas 2 ni, sama ada awak nak tukarkan asas 10 kepada asas 2 ataupun asas 2 kepada asas 10. Awak ingat nilai tempat. Okey, contohnya yang pertama, 1 1. Okey, tadi kita ambil soalan yang B tu Yang B tadi berapa mana pula ni? 28. Bukan asas 2, asas 2. 10101 10101. Okey. 10101. Macam mana kita nak tukarkan asas 2 ni kepada asas 10? Okey, tukar kepada asas 10. Okey, ini adalah asas 2. Nak tukar kepada asas 10, kita tuliskan nilai tempat. Tulis je dekat atas dia. Digit yang pertama 1. Okey, digit yang kedua nilai tempatnya adalah 2. Digit yang ketiga 4. Digit yang kelima adalah digit yang keempat adalah 8. Digit yang kelima adalah 16. Okey, tengok dekat sini yang off terus pangkah. Okey, pangkah yang off. Sebab apa kita pangkal yang off? Sebab 2 darab kosong sama dengan kosong. 8 darab kosong sama dengan kosong. Jadi kita pangkal saja yang off ni. Kita tak kira. Jadi kita akan kira 16 tambah 4 tambah 1. Sama dengan 21. Okey, faham? Senang, sangat senang Semua faham? Okey. Bagus. Faham. Okey, jadi 21. Kamilia jawab salah, nanti betulkan Kamilia faham, Kamilia?
Faham. Okey, dah faham Kamelia Okey. Jangan marah tau, Ustaz tunjukkan jawapan awak pada kawan-kawan yang lain Okey, soalan yang seterusnya, penambahan Soalan 4 soalan 4 A, B, C, D. Penambahan dan juga penolakan di antara nombor penduaan. Okey. Kita tambahkan macam biasa. Okey, 110 tambah 011. Saya akan tunjukkan dekat sini. Kacau. Okey, penambahan. Penambahan nombor penduaan. Okey, berapa tadi digit dia? 110 tambah 001. 110 tambah 011. Betul saya ingat sikit, tak apa Penambahan macam biasa. Penambahan senang sebenarnya Awak kena ingat kalau penambahan 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Okey, itu biasa. Okey, yang luar biasa sikit 1 tambah 1. 1 tambah 1 bukannya 10, 1 tambah 1 bukannya 2 1 tambah 1 dalam nombor penduaan ialah 1, 0. Okey, 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Dia ada satu lagi, 1 tambah 1 tambah 1. Kalau awak jumpa macam ni, 1 tambah 1, 1, 0. 1 tambah 1 adalah 1, 1. So kalau awak jumpa macam ni, 1 tambah 1 tambah 1, dia bersamaan dengan 1, 1. Okey, kejap Ustaz terangkan dulu, nanti nak tanya-tanya. Okey, kita akan jawab macam operasi matematik yang biasa, jawab daripada sebelah kanan. Okey, 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Jadi 0 dekat bawah, macam operasi matematik biasa, 0 kat bawah, 1 dekat atas. Okey, jadi 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Okey, 1 tambah 1 tambah 0. 0 ni tak kira lah sebab dia 0. Okey, 1 tambah 1, 1, 0. Jawapannya adalah 1001. Cuba awak tukarkan kepada asas 10. 110 ni berapa? Sebenarnya awak boleh congakkan je, tengok 1, 2, 4. Jadi 4 tambah 2 iaitu 6. Okey, 110 sama dengan 6 asas 10. 011 sama dengan 3. Okey, 1 dengan 2 jadi 3. Jadi 1001 adalah 1248. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi betul lah. Okey. Kalau asas 2 ni awak boleh congakkan je Kalau digit yang dia tak besar awak boleh congakkan je. Contohnya kalau saya cakap 1, 1, berapa nilai dalam asas 10? 1, 2, 4. 4 tambah 2 tambah 1 jadi 7. Okey, awak boleh congakkan je. Okey, faham yang ni? Penambahan nombor penduaan? Faham. Okey. Faham Okey, operasi tolak. Okey, operasi tolak nombor penduaan. Operasi tolak. Okey, Ustaz tengok contoh soalan kat sini. Kita ambil yang susah sikit lah Okey, 1100 tolak 1001. Okey. 1, berapa tadi? 1100 tolak dengan Ustaz tak ingat. Tolak dengan 1001 Tolak dengan 1001. Okey. Okey, sama juga kita buat daripada sebelah kanan. 0 tolak 1. Okey. Yang ini awak kena ingat kalau asas 2 untuk
lakukan operasi tolak, 1 tolak 0 sama dengan 1. Ini tak ada masalah kan? Okey. 10 tolak 1, 10 tolak 1 sama dengan 1. Jadi kena ingatlah. Okey, 11 tolak 10 sama dengan 1. Okey. 11 tolak 1 sama dengan 1. Okey, yang ni kena ingatlah. Macam mana kita nak buat? Okey, tengok, perhatikan dekat sini. 0 tolak 1 tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab dia tak ada nilai lah. Nilai dia 0, jadi kita kena pinjam sebelah. 0 pinjam dengan sebelah tak ada, jadi pinjam dengan sebelah lagi. Baru ada. Okey, dekat sini dia akan jadi 0 sebab kita dah pinjam. Okey, dia akan jadi 0. Dekat sini dia akan jadi 1, 0. Okey. Tapi sebelah ni nak pinjam pula. Sebelah ni nak pinjam pula. Jadi kat 1, 0 ni dia akan jadi 1. kita tolak dengan 1, dia akan jadi 1. Sini jadi 1, 0. Okey. So kalau dia panjang tu kan, 0 ni panjang kita nak jadi 1, 1, last kali adalah 1, 0. Okey, dia pinjam kali pertama nilainya adalah 1, 0. Tapi sebelah ni nak pinjam dengan dia. Okey, tolakkan dengan 1, dia jadi 1, sini jadi 1, 0. Okey, 1, 0 tolak 1. Okey, 0 ni dah 0, tak payah kira lah. Okey, 1, 0 tolak dengan 1 jadi 1. 1. Okey, 1 tolak 0 jadi 1 lah. Okey, 0 tolak 0 jadi 0, 1 tolak 1 jadi 0. Jawapannya adalah 1, 1 asas 2. 0 dekat depan tak payah tulis pun tak apa sebab dia tidak membawa apa-apa nilai. Tapi kalau 0 sebelah kanan kena tulis sebab dia ada nilai. Okey, contohnya kalau kita sebut 80. 0 dekat depan ni tak ada nilai. Okey, tapi kalau kita letak kat belakang sebelah kanan, tambah lagi 1 0, dia jadi 800. Okey. Okey, faham soalan ni? Faham. Okey, bagus. Hmm. Soalan seterusnya, kita ambil kertas. Tak apalah. Okey, soalan yang seterusnya, soalan nombor 5. Skala kelabu. Okey, saya besarkan sikit. Asyik ni je, saya ambil kertas yang lain lah, pelajar lain. Okey, satu untuk yang akan melihat ni, saya ambil. Satu isar, 2 orang baru jawab. Yang lain mana? Satu isar. Saya ambil satu hikmah lah Oh, satu hikmah, seorang je jawab. Okey, tak apa. Saya ambil je satu hikmah Okey, saya besarkan sikit. Okey, tengok dekat sini. Warna skala kelabu ataupun grayscale. Grayscale dia menggunakan 2 bit. Biasanya menggunakan 2 bit. Okey, ada yang lebih daripada 2 bit lah. Tapi yang biasa kita panggil adalah 2 bit. Kalau lebih daripada 2 bit tu maksudnya dia kelabu cerah, gelap sikit. Dia macam tu. Okey, kalau menggunakan 2 bit, ini yang standard yang digunakan. Grayscale yang menggunakan 2 bit. 2 bit ni, okey, cara nak kira bilangan warna, kedalaman 2 bit. 2 bit. Okey, cara nak kira bilangan warna dia adalah 2, asasnya adalah 2, kuasa dengan bilangan bit. Okey, iaitu 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, yang ini menentukan kedalaman bit ni, menentukan bilangan warna yang digunakan. Okey. So kalau digunakan 2 bit, maksudnya dia gunakan 4 warna. Okey, 4 warna. Okey, kalau guna 1 bit, jadi dia menggunakan 2 warna. Okey, sebab apa 2? Sebab 2 kuasa 1 dia menghasilkan 2. Okey, nilainya adalah 2. Okey, kalau 1 bit ni senanglah, hitam dan juga
putih saja. 1 tu hitam, 0 adalah putih. Okey. Kalau grayscale, okey, grayscale 2 bit. Okey, 2 bit. Grayscale ataupun warna skala kelabu. Okey, kalau grayscale, okey, dia guna 2 bit. Jadi 2 bit lah kita akan start. Dia mempunyai 4 warna tadi kan. Okey, 00, 01, 10, 11. Okey. Yang pertama awak kena ingat, kalau 0 adalah putih 1 adalah hitam. Okey, kalau awak tengok kat sini putih-putih. Confirm dia adalah warna putih. Okey, 01 putih banyak, 1 ni nilainya kecil kan. Okey, hitam sikit. Jadi ini adalah kelabu cerah. Okey. 10 hitam banyak, putih sikit. Jadi kelabu gelap. Okey, 11 ni hitam-hitam. Jadi warna hitam. Jadi warna hitam. Okey, ini bagi grayscale. Okey, faham yang ni Kita akan pergi yang seterusnya, soalan yang terakhir sekali Okey, soalan yang terakhir sekali. Apakah yang anda faham berkenaan dengan format di bawah? Okey, yang siapa buat ni? Okey, Fahmi Muhammad Fahmi. Yang Muhammad Fahmi buat ni, dia just translate je. Dia just tukarkan kepada nama penuh berdasarkan kepada nama format yang digunakan. Okey, saya akan terangkan dekat sini. JPEG. Okey, Fahmi buat betul. Joint Photography Expert Group. Okey, kalau bitmap ni singkatan daripada bitmap. Okey, yang ni biasa digunakan pada Windows. Lepas tu GIF, Graphic Interchange Format. Okey, PNG, Portable Network Graphic. Okey, yang saya tanya ni, apa yang anda faham? Okey, selain daripada nama singkatan dia ni lah. Okey, saya akan terangkan satu persatu dekat sini. Okey, yang pertama format JPEG format image. Okey. Yang pertama format JPEG. Okey, dia punya nama panjangnya adalah Joint Photography Expert Group. Format JPEG ialah format iaitu format yang kecil format yang kecil yang biasa digunakan dekat internet. Yang biasa digunakan dekat internet dan biasa digunakan pada kamera yang berkualiti rendah. Okey, kamera biasa digunakan panjang sangat. Ustaz, PNG apa? PNG? Nanti satu-satu Okey, biasa digunakan pada kamera kualiti rendah. Sebab saiz dia adalah kecil Okey, bila kita mampatkan, maksudnya pemampatan ni maksudnya kita ada satu file yang besar, kita mampatkan menggunakan format JPEG, dia akan mengurangkan dari segi quality image. Okey, kurangkan quality image bila kita mampatkan menggunakan format JPEG. Tapi format JPEG ni banyak digunakan sebab saiznya adalah lebih kecil berbanding dengan format-format yang lain. Okey, kurangkan quality image. Okey, quality image ni tak adalah kurang sangat, tetapi dia mengurangkan quality tu sedikit kurang lah tapi tak adalah teruk sangat gambar dia. Okey, format yang kedua GIF. Kalau awak perasan, sekarang ni GIF banyak digunakan dekat komen ke, dekat media sosial. Okey, yang yang menunjukkan kepada image yang bergerak.
Okey, kalau komen tu kan, kalau masukkan GIF image. Jadi GIF image banyak digunakan pada animasi image. Okey. Dekat Telegram ke dekat WhatsApp kan ada GIF image, okey. Animasi image ataupun image yang bergerak. Okey. Tapi dia kejap je kan? Dia kejap je, betul. Dia tak boleh lama. Kalau lama tu kena format animasi lah. Format video. Sebab dia gambar, jadi dia tak boleh lama-lama lah. Okey. Okey. Jadi awak kena ingat kalau GIF dia adalah animasi image yang menunjukkan yang menyokong animasi dan menggunakan beberapa image disimpan dalam satu file. Okey. Dia image tapi dia image yang bergerak. Okey, dia bukannya video Yang ketiga, BMP. Okey, image BMP ialah image yang berkualiti tinggi. Okey, berkualiti tinggi. Dan image ni sangat berkualiti lah. Dia sesuai bagi image yang mempunyai bilangan warna antara 256 warna hingga 16 juta warna. Jadi image ni adalah sangat berkualiti. Okey, dan juga image ni saiz ni adalah besar saiz besar dan tidak boleh dimampatkan. Kalau nak mampatkan boleh, kena tukarkan kepada format yang lain. Okey, tidak boleh dimampatkan. Okey, jadi sebab tu saiznya adalah sangat besar. Tidak boleh dimampatkan, tak boleh. Terlajak. Susah sangat nak tulis ni. Tak boleh mampat. Jadi kalau nak mampatkan image, kena tukarkan ke dalam format image yang lain. Okey, yang keempat. Yang keempat apa tadi? PNG. Okey, PNG. PNG ialah Portable Network Graphic. Tadi siapa tu jawab kan? Okey, Portable Network Graphic. PNG ni sekarang ni banyak digunakan. Kalau tengok dekat internet, okey, saiznya lagi besar daripada JPEG. Okey, saiz besar daripada JPEG. Okey, biasanya kalau dekat internet awak akan jumpa sama ada format JPEG ataupun format PNG. Okey, jaranglah kita jumpa format yang lain. Format JPEG ni banyak digunakan sebab saiznya adalah kecil. Okey, dan juga kualitinya adalah baik tetapi sedikit kuranglah kalau nak dibandingkan dengan format-format yang lain. Okey, kenapa kita gunakan format PNG? Format PNG dia menyokong background transparent. Okey, nanti Ustaz terangkan. Background transparent ni maksudnya bila kita dah edit image tu, kita simpan dalam format PNG. Contohnya satu objek. Okey, satu objek. Lepas tu background belakang tu kita dah buang. Okey, bila kita save dalam format PNG, background tu akan hilang lah, tak ada. Maksudnya gambar tu dia menyimpan format tanpa background image. Tapi kalau bila kita save dalam format JPEG, walaupun kita dah buang background image tu, kita gunakan mana-mana perisian pengeditan image, bila kita dah buang, background image tu dia akan tetap ada tetapi dia jadi warna, contohnya biasanya dia akan jadi warna putih. Okay, kalau awak search tentang internet, format PNG, okay, awak boleh cari format PNG yang kat belakang dia tak ada background. Maksudnya background dia kekal hitam kan Ustaz? Kekal putih je kan? Kekal putih. Kalau PNG dia tak ada background lah kalau kita dah buang dia punya background dia. Kalau JPEG dia akan ada background dia warna putih. Kekal kosong. GIF pun menyokong background transparent, tetapi sekarang ni kita jarang gunakan GIF. Okey, GIF sekarang ni banyak digunakan bagi image yang bergerak. Okey. Kalau yang background transparent sekarang ni banyak kita menggunakan format PNG. Okey, faham? Kalau tak faham nanti boleh tengok balik
boleh tengok balik video ni. Ustaz rakam ni. Jadi nanti Ustaz akan bagi link dekat grup kelas masing-masing. Okey, nanti awak boleh rujuk balik. Okey semua okey? Boleh jawab? Ana ada soalan. Boleh. Okey, bagi yang belum siap lagi jawab, jadi sila jawab Okey, sila Ustaz. jawab dan juga tekan turn in. Nanti Ustaz akan tengoklah apa yang awak jawab dekat situ. Okey, dah pukul 36 minit. Nanti kalau ada yang nak tanya soalan, boleh Ustaz, tanya secara personal Okey, apa-apa. nak hantar kerja sekolah tu, hari Sabtu boleh tak? Apa dia? Tak dengar. Ya. Kemana ni bising sikit. Tak apa, Ada tak orang. apa. Ya. Kerja sekolah tu boleh tak last hantar hari Sabtu? Boleh. Okey. Boleh Okey, semua tak ada masalah. Jadi kita berhenti dekat sini. Okey, terima kasih kepada semua pelajar ada 4 kelas tadi kan. Okey, bagi yang dapat hadir pada hari ini. Oh, cepatnya left. Ustaz tak bagi salam lagi. Okey, jadi terima kasih kepada semua. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan buat ulang kaji bab yang ketiga dan juga bab yang keempat. Okey, saya harapkan semua dapat jawab soalan exam final exam soalan akhir tahun yang merangkumi daripada bab yang pertama sehingga bab yang keempat. Okey, senang je kan? Tak susah pun soalannya Ustaz rasa macam ramai dapat A ni. Okey. Terima kasih. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, okey Mujahid. Ustaz, terima Suara kasih Mujahid Ustaz. tak kenal. Suara lain tu tak berapa jam. Okey. Kasih. Sama. Apa hari? Okey, boleh live Ya. Boleh rehat. Ini kelas yang terakhir kan? Kod. Kod. Rasanya. Rasanya awak semua pun tak ingat.